Ketika Isagi dan yang lain melihat pasukan PSG telah berjaya mengalahkan pasukan FC Barca dalam perlawanan ketujuh Neo Equus League, dilihat Kiora dan Igaguri tengah berlatih dekat padang latihan. Pada waktu tu Kiora tengah membawa bola lalu dia meluru ke arah Igaguri yang tengah bertahan. Kiora berjaya melepasi Igaguri, tetapi sepertinya ada sentuhan yang dibuat oleh Kiora yang membuatkan Igaguri hilang imbangan lalu dia terjatuh. Igaguri yang kembali bangkit meminta Kiora untuk mengulangi semula latihan tersebut sekali lagi. Ada kelibat Noe-Noa di situ memerhatikan latihan yang dibuat oleh Igaguri dan Kiora. Pada waktu yang sama, dalam bilik pemantauan pasukan Buster Motion, semua calon belulak yang mewakili pasukan Buster Motion kecuali Kunigami, Kiora dan Igaguri tengah melihat carta bidaan semasa selepas 4 pusingan dijalankan. Yukimiya dan Gagamaru ada bercakap berkenaan perlawanan ke-8 merupakan perlawanan terakhir untuk pasukan Ubers dalam saingan Neo Equus League. Kiranya nilai bidaan yang ditayangkan untuk calon belulak yang mewakili pasukan Ubers itulah nilai bidaan yang terakhir untuk mereka. Dah tak boleh ubah dah lah. Sebanyak 35 pemain yang berjaya untuk mendapatkan nilai bidaan selepas 4 pusingan dijalankan. Diingatkan hanya 23 pemain sahaja yang layak untuk menyertai pasukan Jepun bawah 20 tahun dalam saingan Piala Dunia bawah 20 tahun nanti. Bermula dengan Nishioka yang berada di tangga ke-35 dengan nilai bidaan 3 juta. Di tangga ke-34 diduduki oleh Kitsune Zato yang berjaya menerima nilai bidaan 4 juta. Di tangga ke-33 dan di tangga ke-32 memiliki nilai bidaan yang sama iaitu 5 juta. Dua individu tersebut merupakan Cho dan Wakatsuki. Haiji berada di tangga ke-31 dengan nilai bidaan 6 juta, manakala Himizu berjaya berada di tangga ke-30 dengan nilai bidaan 7 juta. Di tangga ke-29 berjaya diduduki oleh Wanima dengan nilai bidaan 8.2 juta. Hiragi berada di tangga ke-28 dengan nilai bidaan 9 juta. Dengan nilai bidaan 10 juta membolehkan Neo berada di tangga ke-27, manakala Hayate berada di tangga ke-26 dengan nilai bidaan 13 juta. Darai berada di tangga ke-25 dengan nilai bidaan 15 juta. Dengan kelebihan hanya 1 juta sahaja memisahkan Nanase dan Darai untuk membolehkan Nanase meraih kedudukan ke-24 dengan nilai bidaan 16 juta. Raichi dan Hiyori yang masing-masing menerima nilai bidaan 18 juta dan 20 juta setelah berakhirnya pusingan ketiga berada di tangga ke-23 dan di tangga ke-22. Di tangga ke-21 dan di tangga ke-20 disandang oleh Zantetsu dan Tokimitsu yang memiliki nilai bidaan yang sama iaitu sebanyak 23 juta. Di tangga ke-19 dan di tangga ke-18 masing-masing dimiliki oleh calon belulak yang memegang peranan sebagai penjaga gol iaitu Fukaku dengan nilai bidaan 28 juta dan Gagamaru sebanyak 32 juta. Kurona dan Rio berkongsi nilai bidaan yang sama iaitu sebanyak 34 juta, membolehkan mereka berada di tempat ke-17 dan di tempat ke-16. Karasu berada di tangga ke-15 dengan nilai bidaan 35 juta, manakala Yukimiya berada di tangga ke-14 dengan nilai bidaan 36 juta. Dengan nilai bidaan 37 juta, membolehkan Sendo berada di tangga ke-13. Nico dan Nagi berada di tangga ke-12 dan di tangga ke-11, memiliki nilai bidaan yang sama iaitu sebanyak 40 juta. Otoya berada di tangga ke-10 dengan nilai bidaan 42 juta. Aryu mengakhiri kempen saingan Neo Equus League dengan nilai bidaan 45 juta, berada di tangga ke-9. Kunigami berada di tangga ke-8 dengan nilai bidaan 50 juta. Chigiri berjaya meraih nilai bidaan 55 juta, kini berada di tangga ke-7. Aiku memiliki nilai bidaan sebanyak 60 juta, berada di tangga ke-6, manakala Bachira memiliki nilai bidaan 79 juta, membolehkan dia berada di tangga ke-5. Dilihat Sendo memang gembira apabila dia berjaya berada di tangga ke-13 dengan nilai bidaan 37 juta. Nanase sepertinya sedikit terkilan, mungkin disebabkan dia gagal berada di kedudukan 23 terbaik. Raichi terkejut yang dia masih lagi berada dalam kedudukan 23 terbaik. Nagi perasan yang nilai bidaan dia dan Rio jatuh sekali lagi.
membuatkan Rio bimbang kalau mereka ni gagal untuk mengakhiri kempen saingan Neo Egoist League di kedudukan 23 terbaik sambil merasakan mereka berdua perlu membuat perubahan untuk membalikkan keadaan sekarang. Shido berada di tangga keempat dengan nilai bidaan 100 juta daripada pasukan PSG, membuatkan Shido mula buka mata untuk menyertai perlumbaan bagi meraih kedudukan pertama dalam carta. Di tangga ketiga dan di tangga kedua didominasi oleh Baro dan Isagi yang memiliki nilai bidaan yang sama sebanyak 150 juta, dan Rin semakin selesa berada di tangga pertama dengan nilai bidaan 198 juta. Tak lama selepas itu, Noah masuk ke dalam bilik pemantauan pasukan Buster Motion sambil mengatakan kepada kesemua individu yang berada dalam bilik tersebut, "Akhirnya, kamu semua dah tahu keputusan terbaru untuk carta nilai bidaan semasa. Ada di antara kamu yang berada dalam keadaan telur di hujung tanduk. Ada di antara kamu yang cuba untuk membalikkan keadaan dengan satu tindakan yang drastik, dan ada juga di antara kamu ni yang nakkan tahta nombor 1 tu. Setiap daripada kamu pasti ada objektif kamu yang tersendiri. Tapi kamu kena ingat, matlamat pasukan ni masih kekal sama, iaitu bermain secara logik dan tenang. Tunjukkan kemampuan yang kamu ada dan kamu tuntutlah kemenangan kamu. Dan sekarang, mari kita mulakan perjumpaan kita untuk membicarakan tentang strategi kita untuk perlawanan terakhir nanti." Pada waktu yang sama, pemain pasukan PSG tengah berehat dalam bilik persalinan setelah berakhirnya perlawanan mereka menentang pasukan FC Barca. Waktu tu, Loki memuji persembahan anak buah dia disebabkan mereka menang ke atas pasukan FC Barca. Lalu dia memberikan pandangan dia tentang kekurangan setiap pemain pasukan PSG untuk membolehkan mereka memperbaiki kekurangan tersebut. Loki merasakan jumlah Rin melakukan percubaan tu sangat kurang. Dalam perlawanan menentang pasukan FC Barca, Rin melakukan 4 tembakan. 3 daripadanya menepati sasaran. Walaupun nampak bagus, tetapi Loki mengharapkan Rin membuat lebih banyak percubaan. Lain pula untuk Shido berjaya melepaskan 12 percubaan, tetapi hanya 3 daripada 12 percubaan tersebut menepati sasaran. Jadi Loki mengharapkan Shido meningkatkan jarak dan ketepatan rembatan dia. Karasu diberikan peringatan untuk meningkatkan peratusan kemenangan apabila berhadapan dengan pemain lawan. Zantetsu pula kena kerap melakukan larian. Loki mengharapkan Tokimitsu akan memperkuat kerjasama dia dengan barisan pertahanan. Nanase pula perlu meningkatkan teknik sentuhan bola dia. Waktu tu, Charles cuba untuk melangkah keluar daripada bilik persalinan pasukan PSG, tapi Loki yang perasan percubaan Charles untuk melarikan diri terus merembat satu bola ke arah belakang badan Charles. Sambil berkata, "Charles, aku tak bagi kau kerja rumah lagi." Jadi Charles merungut yang Loki selalu buat percubaan tu lama sangat dan tanya kepada Loki, "Tak boleh ke aku main ikut keadaan? Tak habis-habis nak kena ikut taktik bagai?" Lalu Loki memberitahu kepada Charles bahawa dah banyak kali dia bagi tahu kepada Charles alasan dia datang ke Neo Egoist League untuk membantu Charles meningkatkan kemampuan dia. Loki memerlukan seorang yang mahir dalam memberikan hantaran untuk menjadi pemain terbaik dunia, dan Charles memiliki bakat tersebut walaupun dia baru berusia 15 tahun. Dahlah lagi muda daripada Loki. Cumanya Charles tidak mempunyai banyak pengalaman, jadi sebab tu Charles dihantar ke Neo Egoist League untuk belajar. Waktu tu Charles tutup telinga dia, dan apabila Loki berhenti berkata-kata, dia pun tanyalah kepada Loki, "Dah habis ke kau membebel?" Loki pun tanya Charles, "Sampai bila kau nak guna konsep beredah je tanpa persiapan yang cukup? Sampai bila?" Jadi Charles pun menjawab, lagi banyak Loki minta Charles untuk buat sesuatu, memang taklah Charles nak buat. Loki berkata kepada Charles, "Ikut kau lah, tak payah dengar dah apa yang aku nak cakap." Waktu tu barulah Charles bersungguh-sungguh nak dengar pula. Lalu Loki memberitahu kepada kesemua anak buah dia dalam bilik persalinan pasukan PSG, pasukan ni dicipta melalui banyak percubaan. Kita bertarung menggunakan sistem yang berpaksikan Rin dan sistem yang berpaksikan Shido secara bergilir-gilir. Semua ini hanyalah satu eksperimen. Kedua-dua penyerang ini memiliki ciri-ciri yang luar biasa. Kita dah cuba mengembangkan bakat terpendam Charles dengan kerap memberikan hantaran kepada mereka berdua.
Yang lain diberikan tugas untuk beradaptasi dengan dua sistem ini dan memilih jalan sendiri untuk membolehkan kamu menunjukkan nilai kamu, membuatkan perkembangan kamu meningkat dengan sangat baik. Dan pasukan ini menjadi satu pasukan yang memelihara bakat secara konstruktif dan bereksperimen dengan kemahiran individu yang dimiliki oleh kamu semua. Dalam perlawanan terakhir kita akan menentang pasukan Bastard Motion yang dipimpin oleh Noe Noah. Mereka masih belum kalah lagi macam pasukan kita. Formasi yang Noe Noah terapkan dalam pasukan tersebut memang aku dah jangka. Memanfaatkan dua pemain ini iaitu Kaiser dan Isagi. Mereka mempunyai dua sistem dalam satu pasukan yang bersaing untuk mengawal pasukan. Satu sistem yang dibina daripada ketidakaturan dan luar daripada kebiasaan. Dalam perlawanan kita sebelum-sebelum ni, kita selalu tukar sistem ring dan sistem Shido setiap 15 minit. Namun takkan kamu semua tak merasakan menjadi luar biasa itu lebih menarik. Membuatkan Charles terfikirkan sesuatu dan apa yang ada dalam pemikiran Charles memang betul apabila Loki mahu menggunakan ring dan Shido sekali di bahagian serangan apabila mereka berhadapan dengan pasukan Bastard Motion nanti. Membuatkan Shido rasa seronok untuk terlibat dalam pertembungan empat pemain yang boleh dikatakan raksasa. Ring memberikan komen dia terhadap pelan Loki yang cuba melakukan satu pendekatan yang lebih agresif dalam perlawanan seterusnya. Di akhir chapter, Loki memberikan tugasan terakhir buat Charles untuk menggunakan ring dan Shido untuk memenangi perlawanan menentang pasukan Bastard Motion nanti. Charles dilihat berkelakuan seperti budak yang tak suka disuruh, menutup kedua-dua belah telinga dia dengan telapak tangan dia sambil berkata kepada Loki, "Aku tak dengar apa-apa," dan chapter 246 pun tamat.